Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridha wal maghfirah. Zikir dan salawat ini mengembalikan kita ke masa-masa kita berzikir dengan marhum Yai, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari-hari dan malam-malam tersebut sebagai saksi yang baik buat kita, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Menjadi saksi yang baik buat kita di hari akhirat, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Menjadi asbab kebaikan amal jariah buat almarhum, insya-Allah. Amin. Dengan berkah doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sesi tazkirah kita ini ringkas saja 5 minit, insya-Allah. Yang mana saya akan kongsikan 3 adab seorang murid kepada guru yang telah meninggal dunia. Yang pertama sekali, adab kita sebagai murid-murid ataupun anak-anak dan cucu kepada atuknya ataupun kepada gurunya. Bila mana dia telah meninggal dunia, Ustaz, ask you. Siapa siapa ismi kuat dia? Alhamdulillah. Jadi adab yang pertama, tuan-tuan dan ibu rahmati Allah SWT, adalah melakukan kebaikan terhadap guru kita dan melakukan kebaikan terhadap guru kita yang telah meninggal. Sabda Nabi SAW, bila mana Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, macam mana aku ni nak buat baik kepada orang tua aku yang telah meninggal dunia?" Nabi SAW menjawab, ada 5 benda kita boleh buat. Yang pertama sekali adalah untuk mendoakan dia dengan doa yang banyak. Nombor 2, meminta ampun untuk keduanya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali hadis Nabi SAW yang mana menceritakan orang yang ada di bawah kubur ini, dia gembira bila mana kita ni mendoakan dia. Dia ni diberikan kesejahteraan dalam kuburnya bila kita mendoakan dia. Jadi jangan putus dan jangan kita anggap almarhum Yai ini dia tak perlu doa kita. Semua orang perlukan doa antara satu sama lain. Bahkan Nabi SAW pun diminta untuk kita berselawat ke atasnya. Maka salah satu usaha kita untuk menghubungkan kepada almarhum Yai adalah dengan terus mendoakan agar Allah SWT menjaga beliau. Amin. Tabarakallah. Memberikan beliau keberkatan dan kebahagiaan di sana, dan membalas segala usaha beliau untuk kita semua, dan juga untuk isteri beliau almarhumah Hajah Adawiyah binti Nasrul. Kita yang keluarga ni kenal bakti dan jasa nenek yang nenek buat untuk atuk. Mungkin orang kenal jasa atuk, tapi jasa nenek ni yang belakang tadi yang selalu cuci pinggan ni yang kenal. Masaknya berapa banyak, tidurnya berapa sikit dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Terus doakan untuk mereka berdua. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Kalau ada janji-janji yang telah kita ikat dengan almarhum Yai ataupun almarhum nenek, kita sama-sama lamaikan janji tersebut. Yang keempat, menjaga hubungan silaturahim antara satu sama lain. InsyaAllah, amin. Dan yang kelima, memuliakan teman dekat kepada keduanya. Maknanya kalau kita kenal bahawasanya Yai ini kawan dengan haji tersebut contohnya, yang Haji Rahim contohnya, maka saya kena kawan dengan Haji Rahim supaya almarhum atuk dia ni bergembira di alam kubur. InsyaAllah, amin. Ini benda sahaja yang kita boleh buat. Dan Nabi SAW menjanjikan bahawasanya orang yang dalam kubur itu akan bergembira dengan perbuatan kita. InsyaAllah, amin. Tabarakallah. Adab yang kedua yang kita boleh buat adalah dengan terus kita mendoakan untuk almarhum Yai Qasim. Sabda Nabi SAW bahawa antara amalan yang tak akan putus, semua amalan akan putus, salah satunya yang tak akan putus adalah doa orang saleh, anak yang saleh kepada orang tuanya. Dan termasuk anak ini adalah anak yang bersilaturahmi, yang diikatkan dengan ikatan rohani ataupun ikatan pendidikan. Tuan-tuan dirahmati Allah dan ibu yang dikasihi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid pada Imam Syafi'i, kata beliau, aku ni mendoakan Al-Imam Syafi'i selama 40 tahun lamanya. Maknanya semasa aku pertama kali kenal pada Imam Syafi'i dan kehebatan ilmu Al-Imam Syafi'i, sampailah beliau meninggal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kata dia, beliau mendoakan untuk dia 40 tahun setiap kali lepas solat, 5 kali waktu solat tambah dengan solat sunat, 40 tahun tak pernah berhenti. Jadi kita ni
dalam kita mengenang jasa guru kita ni, hendaklah kita selitkan beliau dalam doa kita. InsyaAllah. Yang terakhir sekali, kita mengamalkan ilmunya dan berakhlak dengan akhlaknya semampu mungkin. InsyaAllah, Ini amin. yang paling penting. Ustaz, nanti besok di mana di badan besok InsyaAllah. InsyaAllah. Dia bukan yang menjadi ikutan itu bukan pakaiannya semata-mata, tapi yang lebih penting dan lebih utama adalah dengan kita mengikut ilmu dan juga akhlaknya. Disabdakan, diriwayatkan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengajar 5,000 orang ada, tapi yang tulis ni cuma 500 orang saja. Yang lain dengar dan ikut apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya tak perlu ramai yang menjadi asatidzah, tak perlu ramai yang menjadi pemimpin majlis. Itu tak penting sangat. Yang lebih penting adalah kita ni ikut ilmu dan amal yang telah disampaikan oleh almarhum Nabi. InsyaAllah, amin. Sekali ingin saya sampaikan bahawasanya semasa kami ni masih muda-muda lah, umur remaja lagi, almarhum Yai saya dan Ustaz Hanan, kita ni selalu dijemput oleh beliau untuk ada kelas bahasa Arab. Maknanya selain kelas dekat madrasah tu, dia suplemen kita dengan kelas-kelas bahasa Arab dia. Yang terakhir dia sebutkan kelas yang terakhir dia kata, mata aku ni dah tak nampak lagi kan? Mata aku ni dah nak buta katanya. Maka ambillah apa yang kamu dah tahu ni dan sambunglah dengan asatizah yang lain. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah, almarhum Yai ini dia minta kita ni jangan berhenti belajar hanya dengan dia. Jangan berhenti ambil ilmu dengan dia, sambunglah dengan asatizah yang lain. Sambunglah dengan para ulama yang lain supaya kita ni selamat dengan bimbingan. InsyaAllah, amin. Tabarakallah, amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Jadi itulah perkongsian sikit sebanyak adab-adab seorang murid dan gurunya. Jagalah adab-adab ini dan janganlah kita sampai mencemarkan nama insya-Allah. InsyaAllah, amin. 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 Ya Allah. Kita membaca doa insya